dia last kepada negara juga, penyumbang kepada Kim Panggun lah. Okey, Datuk, boleh tak ceritakan serba ringkas apa yang Datuk lihat perkembangan kejohanan dah masuk hari yang keempat kalau tak silap. Jadi apa yang Datuk boleh lihat sekarang? Sebenarnya ini adalah satu pesada yang baik untuk para remaja-remaja untuk belajar antara satu sama lain. Kita mempunyai pasukan-pasukan yang ternama dijemput. Ini satu tambah nilai untuk kita kerana dalam keadaan Covid kita tak boleh keluar. Betul. Tapi bila kita dapat kebenaran daripada kerajaan untuk mereka masuk, maka inilah pesada yang terbaik kita guna pakai. Dan pemain-pemain di sini juga harus mengambil seberapa banyak ilmu daripada pasukan-pasukan seperti Paris Saint-Germain, Chemburi, daripada Slovakia, daripada Holland dan sebagainya. Maka pasukan ni mereka datang dengan latar belakang mereka tersendiri. Maka pada hal kita ada budaya kita tersendiri, maka di sinilah kita bertemu, belia bertemu, remaja bertemu, bola sepak bertemu untuk menjadi satu bagaimana kita nak meningkatkan penanda aras bola sepak tempatan kita. Dan saya rasa saya rasa ini terbaiklah, tempat terbaik untuk para remaja untuk menimba ilmu. Sebelum ni kita ada juga adakan temu bual dengan coach-coach. Dia bila ada peluang macam ni bukanlah semata-mata nakkan result untuk tim. Sebaliknya macam Datuk cakap tadi, nak bagi peluang kepada players. Jadi macam coach melihat pembangunan, Datuk melihat pembangunan player-player muda ni bila dapat pendedahan lebih awal macam ni, untuk masa depan macam mana dia boleh lebih awal untuk berkembang? Kalau kita ceritakan dua faktor di sini, satu adalah prestasi, satu lagi adalah potensi. Di sini semua pemain-pemain kita melahirkan pemain berpotensi, bukan prestasi. Bukan prestasi maksud dia untuk menang. Menang tu satu tambah nilai. Potensi adalah untuk mengasah individu supaya kita menyediakan mereka di pesada yang lebih besar bila graduan AMD keluar ke pasaran sebenarnya. Bermakna dalam konteks potensi, inilah pesada dia. Mencari bakat yang sudah dikenal pasti, diketengahkan di sini untuk melahirkan potensi. So kita lihat lebih kepada keupayaan individu di mana kemahiran memberi tumpuan asas selain daripada taktikal dan sebagainya. Menang tu tambah nilai, tak ada masalah. Bukan nak menang tu adalah keputusan terakhir. Tetapi sebelum menjurus ke situ, apa yang dibuat adalah potensi. So pecahan huraian itulah kita kena jelas apa itu potensi, apa itu prestasi. So bermakna kalau dia akan disusuli dengan prestasi sudah tentu, tapi menjurus ke situ potensilah landasan kita untuk mensyorkan bukan hanya pemain di AMD, tapi yang tetamu kita pun dapat belajar sesuatu daripada kita. Dan mereka setakat ni saya rasa semua kepujian daripada daripada infrastruktur kita, keadaan padang kita, layanan kita dan sebagainya, kita pun mampulah setanding dengan taraf dunia jugalah dalam infrastruktur dan prasarana kita ni. Betul. To be honest, memang kami sendiri pun first time datang sini. First impression memang wow kan. Tapi kalau kita tengok bila kehadiran pasukan-pasukan daripada luar ni, mungkin Datuk lihat perbezaan asas antara pasukan kita dengan pasukan luar apa, Datuk? Kemahiran individu memain peranan kerana mereka, saya ambil contoh lah, bukan kata semua tim tu tak bagus, semua bagus, tapi kita ambil yang terbaik, Paris Saint-Germain PSG. Kawalan bola dalam keadaan tertekan tu cukup meyakinkan, tidak senang-senang mereka hilang bola dan sebagainya. Bermakna kemahiran individu, kemahiran asas, mereka cukup berada dalam tahap mereka kata A+ lah, peringkat umur mereka lah. Okay, tetapi kita pun ada, tetapi ada kalanya dalam keadaan tertekan kita hilang bola cepat. So beza dia, kita tengok Paris Saint-Germain sejurusnya hilang bola, mereka akan fight untuk dapat bola. Dalam keadaan tertekan mereka tak hilang bola, dan sentuhan-sentuhan bola pertama mereka pun cukup kemas. Okey Datuk, selain daripada pendedahan untuk pemain, saya nampak juga pendedahan untuk tenaga pengajar juga. Sebab kebanyakan yang ada semuanya tenaga pengajar muda yang mungkin ini adalah peluang pertama mereka. Jadi Datuk melihat peluang untuk mereka juga belajar macam mana? Sudah tentulah kalau kita ketengahkan pemain jurulatih muda dalam universiti, 8 tahun dia mengaji, dia akan menjadi lebih matang daripada yang lebih berumur masuk, dan hikmat mereka pun pendek jangka masa hayat dan sebagainya. So yang muda ni adalah saya rasa yang terbaik. Pemain jurulatih yang ada di sini adalah yang terbaik untuk belajar, walaupun
tak terbaik untuk dalam keadaan semasa, tapi pesada ini yang terbaik untuk mereka. Mereka belajar daripada rakan-rakan jurulatih mereka daripada negara lain, bagaimana pasukan mengendalikan pasukan, apa arahan daripada technical line dan sebagainya. So itu satu tambahan nilai untuk kita. Kita sebenarnya buat serampang dua mata. Sambil bertanding, belajar. So tak rugi satu komponen pun tak rugi. Datuk, kalau Datuk boleh kongsi dengan kami macam mana filosofi untuk tenaga pengajar kat sini. Macam Datuk kata tadi ada pembahagian untuk potensi dan performance kan, dan prestasi. Jadi antara dua ni di mana, macam mana pembahagian dia untuk peluang, bagi peluang dan dapatkan result. Sebelum ni kita biasa dengar macam Arif Aiman dulu tak sampai habis, tapi akhirnya dia dapat naik ke peringkat tahap tertinggi sekarang. Dekat situ macam mana Coach melihat? Okey, dari sudut tenaga pengajar, saya mengetuai bahagian tenaga pengajar. Kami buat pendekatan di mana you kena belajar di dalam padang dan di luar padang, dan juga bagaimana pengurusan manusia, human capital dan modal insan. Dia merangkumi semua, psikologi, fiziologi dan semua tu. Bukan hanya saja tendang bola dan sebagainya. Kerana keadaan fiziologi main peranan, psikologi main peranan. Tadi psikologi ketinggalan 3-0. Bagaimana MD nak bounce balik? Yang apa berlaku dalam bilik persalinan? Itu adalah pengurusan berbeza daripada tendang bola dan sebagainya. Dia mesti ada holistik. Mungkin kalau kita boleh lihat, ini adalah waktu terbaik di mana pembangunan di Malaysia berada pada tahap tertinggi. Kita tak pernah ada kelengkapan untuk plan pembangunan yang sehebat ini sebelum ni. Jadi adakah kita boleh mula mengharap pada masa depan yang lebih gemilang untuk bola sepak negara? Sudah tentu. Kalau kita tidak, kita kata tak masa gemilang ni, bangunan ni tak wujud, kerajaan tak melabur di sini. Dan kita ada result membuktikan. Kita ada Arif Aiman sudah berkeluar daripada sini, dan pemain-pemain yang ada nama dan sedang bermain untuk klub-klub super dan sebagainya. Bermakna ini Kelang ni memang kita tidak akan kehausan pemain. Saling akan ganti. Pemain graduan akan keluar, batch baru akan masuk. Tahun ni dah yang under 12A, B, C adalah pemain yang akan masuk tahun depan. Sudah diberi pendedahan awal. So bermakna graduan ni akan masuk tahun depan. So kesenambungan di sini tak akan putus. Tenaga mengajar ni falsafah mesti sama. Kalau datangnya sesiapa lah nak ubah falsafah dan sebagainya, mesti lebih tinggi daripada yang sedia ada. Jangan bawa kita satu langkah ke depan, kita tak mau ambil 3 langkah ke belakang. So saya mengharapkan tidak ada sebarang ganggu gugat di sinilah. Sedia ada tu baik. Kalau nak buat peningkatan, penambah baik, nak tukar personel dan sebagainya, dia mesti lebih baik daripada sedia ada. Jangan bawa second class, third class, mana kita tembak sendirilah kaki kita. Macam itulah cerita dia. Datuk, saya suka bila Datuk kata mengekalkan falsafah yang sama. Sebelum ni macam kita tahu kehadiran Coach Lim Tiong Kim, kemudian Coach Saad, dan dengar-dengar juga akan beralih tempat destinasi beliau. Jadi untuk mencari pembimbing yang boleh kekalkan DNA yang sama, falsafah yang sama, agak sukar. Falsafah dan DNA adalah satu hala tuju, satu kompas. Okey, bermakna persetujuan semua falsafah inilah kita nak bawa. So kalau datangnya sesiapa untuk mengubah destinasi kita atau kita punya kompas kita, dia akan bawa banyak masalah. Okey, dia akan bawa banyak masalah. Sekiranya benda ni diwujudkan baru, tak apa. Okey, kereta ni sudah berada di landasan yang laju. Tiba-tiba awak datang nak buat apa untuk melaju kan? So kena ada better than this one lah. So saya rasa yang saya dengar tu semua belum ada kesahihan lah kan. Tapi apa yang saya ingin, hasrat sebagai peminat bola sepak, penggiat bola sepak, memerhati bola sepak, jangan nak betulkan benda yang tak pecah lah. I see. Okay, benda tu tak pecah, jangan. Don't repair is not broken lah. Benda elok kan. So kalau broken, okey, kita betul lah. Tak broken pun, okey, jangan melata lah. Itu aja. Okey, soalan saya yang terakhir, Datuk. Harapan Datuk untuk melihat hasil atas semua usaha keras yang dah dibuat ni, Datuk. Hasilnya dia last kepada negara juga, penyumbang kepada Kim Panggun lah. Okey, berapa peratus pemain kita
akan beri sumbangan kepada Kim Panggun, dan adakah kita perlu neutralisasi, mendominasikan apa akan jadi kepada anak-anak tempatan kita. So di sini kita akan buat justifikasi kerana pemain di dalam factory ini akan mengemudikan pasukan kebangsaan. Terima kasih banyak Sama. Datuk. Kami dari Harimau Malaya doakan semua perancangan, semua yang Datuk harapkan itu dapat jadi kenyataan. Sama-sama kita, bukan saya, kita menjayakan bola sepak negara. Terima kasih. Baik.